Ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu. Ada nadi perjuangan, sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun rendah al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Sekarang bisa minta ada lima dan pilih satu ayat. Sampai 1 sampai 16 tadi. Minta adik nanti bacakan. Ayat nombor 4. Kalla saya'lamun. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu. Ada nadi perjuangan, sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun rendah al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu. Ada nadi perjuangan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Jemput-jemput. Jemput masuk ramai-ramai. Ajak lagi rakan-rakan, ajak lagi sahabat-sahabat kita. Salam penghulu segala hari. Hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Jumaat yang penuh dengan rahmat Allah SWT, kerana banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat kan, daripada dulu lagi kan, sejarah-sejarah manusia banyak peristiwa berlaku pada hari Jumaat. Jadi penghulu segala hari ini mudah-mudahan dalam hari Jumaat ini kan ada satu masa yang mana doa kita dikabulkan. Jadi kita banyak-banyakkan berdoa, mudah-mudahan kita mengambil kita baca Quran ni, kita manfaatkan ataupun doa-doa kita menjadi asbab doa-doa kita dikabulkan tuan-puan. Jom masuk tuan-puan. Waalaikumsalam tuan-puan yang berikan salam. Sila masuk ke dalam rumah kita. Ya. Semalam dah ambil kunci rumah kan. Hari ni jom masuk. Kita buka rumah kita. InsyaAllah kita masuk ramai-ramai. Kita dah ada kunci. Ajak kawan-kawan semua. Untuk mengaji dengan kita pada tengah hari ini dengan menekan button share di sana. Ada button share di sana, tekan. InsyaAllah boleh sharekan kepada sahabat-sahabat kita. Boleh juga tag nama kawan-kawan kita, kan, sahabat-sahabat kita di ruangan komen. Boleh juga tuan-tuan copy link ni, bagi dekat grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Untuk dengan satu tujuan matlamat kita nak sebarkan Al-Quran. Kita nak sebarkan kepada semua. Kepada semua tuan-tuan. Alhamdulillah. Terima kasih yang dah share. Terima kasih. Selamat datang ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada yang baru sama kita. Mungkin first time baru jumpa. Selamat datang kepada penghuni-penghuni baru di dalam rumah kita, iaitu rumah mengaji.my. Mudah mengaji.my. Jangan lupa ambil kunci. Jangan lupa ambil kunci rumah kita dengan like dan follow kita punya page Mudah Mengaji.my tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, kita nak sambung semula tuan-tuan program harian kita, iaitu Basuh Al-Baqarah ataupun bedah surah Al-Baqarah. Namanya bedah surah Al-Baqarah. Hari ini kita nak sambung. Tuan-tuan boleh buka muka surat 47 terus. Mana yang ada Al-Quran tu, boleh terus buka muka surat 47 ayat yang ke-280 pada tengah hari ini, insya-Allah, surah Al-Baqarah. Jadi hari ini hari Jumaat, insya-Allah kita cuba sedayanya lah. Tak boleh lajak-lajak sangat Jumaat ni. Ya. Tak boleh nak lajak sangat. InsyaAllah. Semoga ramai lagi dapat collect kunci hari ni ya. Kita dah bagi kunci dah. Kita bagi kunci-kunci spare kita dengan share kan kita punya live pada tengah hari ni. Mudah-mudahan ramai ambil kunci spare ya tuan-tuan ya. Supaya dapat masuk ke dalam rumah kita, iaitu rumah Mudah Mengaji.my. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya ulang, terus buka muka surat 47 ayat yang ke-280 kita nak baca pada tengah hari ini. Nak sambung, insya-Allah kita cuba habiskan muka surat tersebut pada tengah hari ini. Boleh tuan-tuan? Sebelum saya teruskan, mulakan, pastikan suara saya jelas jelas, visualnya jelas. Kalau jelas boleh komen jelas, kalau tak jelas kita adjust dulu. Kalau jelas insya-Allah kita boleh mulakan kelas kita pada tengah hari ini insya-Allah. Baik, sama-sama terus share dan sebarkan surat cinta ilahi ini. Jom sama-sama kita buka dulu kelas kita dengan membaca doa Rabitah sama-sama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورنا بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini,
telah berkumpul kerana kasihkanmu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwahmu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariatmu, maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Amin amin ya Rabbal Alamin. Yang baru join sama-sama, selamat datang tuan-tuan. Selamat datang kepada penghuni-penghuni lama ataupun penghuni baru. Jangan lupa terus tekan button share. Buka muka surat 47. Kita nak sambung ayat 280 surah Al-Baqarah. Mari sama-sama, jom kita baca suratul Fatihah bagi memberkati lagi kelas kita pada tengah hari ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi sama-sama dah bersedia semua insya-Allah. Muka surat 47 ayat 280 surah Al-Baqarah. Jom kita mulakan sama-sama dalam program kita pada tengah hari ini, iaitu bedah Al-Baqarah, bedah surah Al-Baqarah. Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Berhenti sana. Okey, tuan-tuan, jangan takut, jangan risau. InsyaAllah semua orang boleh mengaji, semua orang boleh membaca Al-Quran. Layak untuk membaca Al-Quran. Jadi kita tengok satu-satu, sebut satu-satu, kenal satu-satu. InsyaAllah tak ada siapa yang tertinggal, tak ada siapa yang tersingkir di sini. Okey, sama-sama kita tengok. Yang pertama, waw berbaris di atas, wa buka mulut, hamzah baris di bawah, i. Wa, i, jumpa dengan huruf nun mati, matinya nun tidak ada tanda. Nak buat apa dengan huruf mati yang tak ada tanda, tuan-tuan? Kita nak buat apa? Kita tak nak sebut dia. Ataupun kita perlu singkirkan bunyi sebutan huruf tersebut. Jadi nun kat sini matinya tidak ada tanda. So kita perlu singkirkan bunyi sebut. Bunyi nunnya perlu disingkirkan. Wa'in sepatutnya sebenarnya kalau ikut kita baca kan wa'in. Tapi sebab nunnya tak ada tanda, kita kena singkirkan bunyi nun. Kita kena keluarkan bunyi wa'in tu. Singkirkannya. Singkir dan gantikan. Gantikan. Nak gantikan dengan bunyi apa? Gantikan dengan bunyi dengung ataupun bunyi hidung di sana. Macam mana? Wa in. Tu bunyi hidung. Sekali lagi. Wa in. Tu bunyi hidung. Ya, bunyi hidung. Lebih kurang 2 harakat atau 1 ayunan. Kemudian kita berpindah ke huruf yang seterusnya. Okey, sekali lagi. Wa in ka. Begitu. Kaf berbaris di atas. Bunyinya ka. Buka mulut ka. Jumpa dengan alif sini 2 harakat 1 ayunan. Ka nun mari atas na. Wa in kana. Begitu tuan-tuan. Boleh. Kita pelan-pelan ikut sama-sama Kak Omar tu ya. Okey, terus. Seterusnya zal baris di hadapan. Huruf zal macam tuan-tuan, huruf zal yang bentuk macam ni, Kalau kita tengok ni huruf zal ni. Kita perlu, bila kita nak sebut huruf dia, kita perlu keluarkan hujung lidah sedikit. Zu. Dan muncungkan sikit lah. Sebab muncung sebab apa? Sebab dia baris depan. Keluarkan hujung lidah, tengok saya. Yang pertama sekali keluarkan hujung lidah sikit.
Kemudian yang kedua kita muncungkan mulut sebab dia baris depan. Kalau baris atas bukalah mulut. Zu, zu, zu. Begitu kan. Jumpa dengan waw dua harakat satu ayunan. Lu, lu. Ya betul. Puan Petri Salasia. Efak hakiki tu puan. Ya. Kalau kita dah belajar tajwid, dah kenal-kenal lah tu. Itu efak hakiki. Dua harakat. Okey, sambung. Dua harakat. Lu. Kemudian ain bagi depan na'u. Halkum kita. Kain bagi depan na'u. Jumpa huruf sin mati ada tanda. Kita nak buat apa tuan-tuan? Huruf mati ada tanda. Kita perlu jelaskan huruf tersebut. So macam mana kita nak jelaskan huruf sin yang mati tu? Sin kalau mati, kita nak jelaskan bunyi dia, dia ada macam bunyi ular sawa sikit. Ular sawa ke ular senduk ke macam tu lah. Gitu dia ada bunyi ular-ular kat situ. Jadi itu bunyi sin. Desiran tu. Kita panggil dia bunyi desiran ataupun siulan. Jadi cuba kita gabungkan. Ain pada depan au. Sin mati okey, cuba. Us. Begitu. Us. Gitu. Us. Macam tu ada bunyi desir-desir kan. Itu huruf sin mati pernah ada bunyi tu. Okey boleh? Us. Ra bagi atas ra. Buka mulut. Ta ini huruf ta ya. Ta bulat. Ni ta bulat. Kita panggil dia ta bulat. Adalah nama dia. Tapi kita panggil ta bulat je bahasa Melayu. Senang ya. Ta bulat. Ada baris dua di bawah. Ada tanwin baris dua. Tengok tuan-tuan tanwin baris duanya. Kembar seiras ke kembar tak seiras? Di sana. Kembar tidak seiras. Tanwin baris dua bawah ni. Kembar tak seiras. So macam mana kita nak baca tanwin kembar tak seiras ni? Dekat bawah ni. Macam mana? Macam ni tuan-tuan. Kalau kita jumpa tanwin yang kembar tak seiras ni, maksudnya tak selari macam ni. Tak selari macam ni. Kita nak buat apa? Kita yang pertama sekali kita tinggalkan satu baris, duduk dengan huruf ta. Jadi huruf ta ni akan jadi bunyi dari bawah saja ti. Okey, ti. Yang pertama. Yang kedua, satu baris ni nak buat apa? Satu baris lagi ni kita nak jadikan dia sebagai alat tunggangan ataupun kenderaan, transport. Kita jadikan dia motor, transport. Siapa nak naik? Ti tadi. Ta baris bawah ti tu naik dia nak pergi mana? Menuju ke rumah fa. Gitu. Jadi masa ti naik baris ni, naik motor ni, baris ni nak pergi ke rumah fa, exhaust motor dia bunyi hidung ataupun bunyi sengau. Exhaust motor dia bunyi sengau. Macam mana tuan-tuan? Okey, kita praktikkan benda ni. Teori je pun tak boleh juga. Praktikkan. Okay, tengok buat sama. Usratin tu bunyi motor tadi yang saya cakap tu. Bunyi hidung kan. Pergi ke rumah siapa? Fa. Sampai rumah fa sebutlah fa. Begitu. Sekali lagi. Lu usratin fa. Boleh tuan. Senang je kan? Kita nak baca bertajwid insya-Allah. Sambil-sambil tu belajarlah. Kenapa boleh jadi macam tu? Okey, terus. Nun bagi atas na. Fana. Wa baris bawah zi. Macam mana sebut huruf za semalam kita dah praktis. Macam mana? Sekali lagi tu lah. Huruf za, huruf kita kena keluar lidah. Yang step pertama keluar lidah dulu. Step pertama keluar hujung lidah sikit. Okey, step pertama. Step kedua muncungkan sikit mulut. Keluarkan bunyi dia. Begitu. Okey, step ketiga kita sengih pula. Sebab dia baris bawah. Macam mana? Ui. Cuba. Ui. Begitu. Cuba kat rumah banyak. Fanawi. Bunyi dia macam tu. Fanawi. Boleh kan? Tu. Ada 3 step. Tengok ulang-ulang banyak kali. Praktis ulang banyak kali kat rumah. Fanawi. Ra bagi atas. Ra. Buka mulut. Ta baris 2 di hadapan. Tengok tanwin baris 2 di hadapan ni. Kita panggil dia tanwin 69. Kita panggil dia tanwin 69. Tuan-tuan kalau jumpa tanwin macam ni, tak payah buat apa-apa. Sebut dia je. Dengan jelas. Maknanya huruf ta baris 2 di hadapan bunyi dia. Tun. Bunyi itulah dia. Tak payah singkirkan bunyi dia, tak payah singkir. Bunyi je dengan 100% bunyi yang betul. Rotun, begitu. Kemudian hamzah baris bawah i sengih mulut. Lam baris atas la jumpa dengan alif kecil. Lam ni bergabung dengan ya, tapi ya ni dah tak jadi apa-apa dah sebab alif kecil ni dah masuk rumah ya ataupun dah rampas rumah ya. Jadi la ini kita baca dengan kedua harakat ila, tak baca ilai. Ya. Ila ataupun satu ayunan. Ila mim baris atas ma.
Ya mati ada tanda, jelaskan bunyi dia. Macam mana? I. Mim pada atas ma, ya mati i. Gabungkan. Mai. Begitu. Bai, sin pada atas sa. Ada desir. Jangan lupa sin ada desir. Maisa. Ra pada atas ra. Ta mati bulat. Ta bulat yang mati kat sini. Jadi kita bunyikan dia dengan bunyi ha ataupun bunyi h. Okay, bunyi h ataupun bunyi ha. Baru belajar tadi kan, Ifak Hakiki dengan Ustaz Ashkin, alhamdulillah. Maknanya faham lah tu. Ustaz ajar, alhamdulillah. Jadi ini praktikal kita tuan. Kan. Ya, okey. Kembali sini maisa roh. Jadi ta bulat mati jadi bunyi ha ataupun bunyi h. Boleh? Jom sekali lagi kita ulang daripada atas. 1 2 mula. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi bunyi h, okey? Okey, seterusnya. Wa an tasaddaqu khairun lakum. Di sana. Okey, sekali ulang. Tengok satu-satu. Waw baris di atas, wa hamzah baris di bawah. Hamzah baris di atas. Waw baris di atas wa, hamzah baris di atas wa duduk buka mulut wa. Ingat buka mulut macam mana? Buka mulut tarik ke belakang. Ingat semalam kita bagi tahu, bukannya buka mulut nganga, buka mulut tarik ke belakang. Wa begitu. Bukannya bukan itu. Wa nun mati kosong. Tak ada tanda. Nun matinya tak ada tanda. Nak buat apa? Dengan nun mati yang kosong kat sini, kita buat apa? Kita nak singkirkan bunyi dia. Kita tak nak sebut nun. Nak gantikan dengan bunyi apa? Kita gantikan dengan bunyi hidung. Ataupun dengung. Dah dengung bunyi hidung sini, pergi rumah tak. Okey, kita praktik sama-sama. Wa anta. Itu. Sekali lagi. Wa anta. Tu bunyi hidung. Ya. Ta pada atas ta. Sad bari di atas sad. Ta so. Ta buka mulut. So muncul sikit. Ta so. Begitu. Kemudian sad nak pergi rumah dal ada sabdu, kebetulan pula dal ada sabdu. Jadi sad nak pergi rumah dal, bila sesuatu huruf nak pergi rumah huruf yang ada sabdu, huruf tersebut kena ikut jalan jauh, ikut jalan kampung. Macam ni, sad nak pergi rumah dal yang bersabdu, sad perlu ikut jalan jauh untuk pergi rumah dal. Kena ikut jalan kampung. Tujuan apa? Tujuannya kerana lambat sampai. Sebab huruf yang sabdu ni dia tak suka orang datang rumah dia awal-awal. Jadi dia terlambat sikit. Jadi bunyi dia lambat macam mana? Ta sad da. Sekali lagi. Ta sad da. Kalau ikut highway, ikut jalan shortcut, ta sada. Dia cepat sampai. Tak jadi salah Kalau itu. Kalau huruf ta baris tak selari, okey. Berjumpa dengan lam, bertanda mati macam mana? Oh, itu ni. Puan Deris Jemat. Puan ke tuan ni? Itu kita kena tambah nun. Nun bari bawah, tapi kat sini tak ada contohnya. Ya, tak ada. Dia bukan tak ada contohnya. InsyaAllah kalau jumpa contoh kita bagi tahu. Dia bukan jumpa dengan lam mati teman. Dia jumpa dengan hamzah wasal sebenarnya. Ya, bukan jumpa dengan lam mati, tapi jumpa hamzah wasal. Tapi tak ada contoh, susah nak bagi tahu. Nanti insya-Allah kalau jumpa kita ni kita demo kan. Okey, mana tadi? Tasad. Tasad da daripada atas da. Kemudian huruf qaf berbaris di hadapan qu, munculkan mulut, bunyi dia ke dalam tapi muncul mulut kita kena muncul. Sebab dia baris depan. Tasaddaqu qu. Jumpa dengan waw dua harakat, satu ayunan. Qu kha baris di atas kha, bunyi orang menengkor. Ya, bunyi orang menengkor kha. Bunyi berdengkor dulu, lepas tu buka mulut. Okey, cuba berdengkor. Buka mulut. Kha. Begitu. Kha macam tu ya. Jumpa yang mati ada tanda, jelaskan huruf ianya iaitu bunyi i. Gabungkan khai. Gitu. Khai. Dia apa?
kita melandaikan bunyi dia. Khay, ra baris 2 di hadapan, nampak tak baris 2 di hadapan ni kita panggil ni tanwin 99. Kalau kat atas ni tanwin 69 kita panggil. Sini tanwin 99. Jadi kalau kita jumpa huruf tanwin 99 ni, yang dijumpa dengan lam kat sini, huruf ada sabdu, tu nak baca macam mana? Senang tuan-tuan. Ada dua tanwin ni kan bunyi dia. Ada dua semacam biasa. Satu bunyi satu baris depan ni kita tinggalkan bersama dengan huruf ra. Jadi ra tu akan bunyi ru saja. Bunyi ru. So satu lagi tanda baris depan ni nak buat apa? Nak buat apa? Yang satu lagi tanda baris depan ni semacam biasa kita jadikan dia tunggangan. Motor. Jadikan kenderaan. Untuk siapa naik? Untuk ru naik. Jadi ru naik dia untuk pergi mana? Pergi ke rumah lam kat sini lah. Tapi kali ni bunyi exhaust tu tak ada bunyi hidung. Bunyi exhaust tak bunyi hidung. Bunyi exhaust tak bunyi hidung. Bunyi exhaust dia bunyi khairul. Bunyi exhaust dia bunyi tu bunyi angin. Bukan bunyi angin. Bunyi exhaust tu pelik sikit. Maksudnya apa? Nak bagi tahu bunyi dia macam tu. Khairul. Begitu tuan-tuan. Dia tak boleh baca khairun. Khairun lah tak boleh. Khairul lah. Jelas ya? Okay, kemudian lah pada atas lah. Kaf baris di depan ku. Munculkan mulut ku. Bukan macam ku. Dia tak, huruf kaf, dia tak tolak anak tekak. Tak tolak anak tekak. Kalau tolak anak tekak tu ku. Huruf qaf. Huruf kaf, dia cuma kita rasa bunyi tu dekat langit-langit apa? Langit-langit lembut dekat dalam mulut kita. Bunyi situ. Ku. Dia tak tolak anak tekak. Itu beza dia ya. Lakum, mim mati ada tanda, rapatkan kedua bibir. Lakum. Lakum, jangan lakum. Lakum tu orang kita. Orang kita sebut, orang Melayu ke orang Jawa ke. Lakum. Tak nak. Lakum. Apa? Al-Quran bahasa Arab. Jadi kita kena sebut macam orang Arab baca jugalah. Ya? Nabi orang Arab. Jadi kita kena baca macam Nabi baca jugalah. Sebolehnya. Kan sebolehnya. Kalau tak boleh, sikit-sikit lah mana yang boleh. Kena usaha sikit ya. Okey, semula kita ulang daripada atas sini. Wa an. 1, 2, mula. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Berhenti situ. Terus. In kuntum ta'lamun. Berhenti situ. Okey, tengok satu. Yang pertama, hamzah pada bawah i jumpa dengan nun mati tak ada tanda, nak buat apa? Jangan sebut nun, singkirkan bunyi nun, gantikan dengan bunyi hidung lagi. Gantikan dengan bunyi dengung. Kemudian pergi rumahku. Macam mana? Tak bunyi nun kan? Ku, begitu. Kemudian kau pada depanku jumpa dengan huruf nun mati tak ada tanda lagi sekali. Jadi nak buat apa? Macam sama juga macam biasa, sama macam dekat depan ni. Singkirkan bunyi nun, jangan bunyi nun, gantikan bunyi nun tadi yang disingkir dengan bunyi dengung ataupun bunyi hidung. Macam mana? Ku. Tu contoh dia. Dia bunyi hidung. Sekali lagi. Dua tempat dengung. Seterusnya, ta baris di depan tu, mim mati ada tanda. Kat sini dah dua depan ni dengung, sini tak payahlah bunyi hidung juga. Yang sini kita jelaskan sebutan mimnya, rapat bibir, touch and go saja. Jangan semua sengau teruk ya. Tum tak payah hidung. Kuntum tash and gota. Begitu. Tolong pergi sini. Ta pada atas ta. Betul. Lidah tidak menyentuh langit-langit atas Eva. Ini mungkin sahabat-sahabat kita yang baru belajar. Ya. Yang baru belajar tadi. Sahabat kita yang mungkin baru belajar tadi, insya-Allah kan. Dia teringat lagi, masih ingat lagi, masih fresh lagi ya. Untuk ifa hakiki jangan sentuh langit dengan atas. Macam itulah bunyi dia. Okey, ta pada atas ta, ain mati ada tanda, kena bunyikan, jelaskan. Macam mana bunyi ain mati ada tanda? Bunyi ain macam mana? Bunyi dalam halqum kita gitu. Jadi ta pada atas ta, ain ada ain mati ada tanda bunyi gabungkan bunyi dia. Ta sekali lagi. Ta begitu. Jadi bunyi keseluruhannya
ta'la. Ta'la. Mim baris depan. Mu jumpa dengan waw. Boleh baca 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Berhenti dekat nun. Bunuh baris dia. Tinggalkan jasad saja. Mun. Nah, gitu saja. Ya. Okey, sekali lagi ulang. In kuntum ta'lamun. Alhamdulillah. Okey, terus. Ayat seterusnya. Ayat 281. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Berhenti sana. Okey, jawab satu-satu. Yang pertama, waw berbaris di atas wa jumpa dengan hamzah wasal. Pertama kali hari ini baru kita jumpa hamzah wasal. Apa maksud hamzah wasal? Maksud hamzah wasal adalah hamzah penyambung. Apa tugas penyambung? Menjadi jambatan untuk menyambungkan wa ke huruf ta kat sini. Jadi hamzah wasal tengah-tengah ni jadi jambatan. Bila dia jadi jambatan, so kita tak perlu bunyikan dia. Kita cuma jalan atas dia je, tapi tak payah bunyikan. Tak payah bunyikan. Terus waw pergi ke rumah, ta lalu jambatan, wat ta. Begitu. Wat lalu jambatannya, wat ta. Qaf baris depan, pangkal halkum, tolak anak tekak dalam. Jangan lupa tu, baris depan muncungkan mulut. Wat taqu, 2 harakat. Jumpa sini 2 harakat. 1 ayunan. Ya baris di atas ya, waw mati ada tanda jelaskan bunyi waw ni. Macam mana jelaskan bunyi waw? Waw mati ada tanda bunyi begitu. Jadi gabungkan ya atas ya baris atas ya, waw mati ada tanda bunyi bunyinya kedua-dua yau. Begitu. Yau. Laju sikit yau. Gitu ya. Yau, mim baris 2 di atas. Apa tak? Baris 2 di atas. Okey, kita tengok. Bila nampak tanwin baris 2, kita tengok dia tanwin seiras ke, tanwin dia kembar seiras ke, kembar tak seiras. Kita tengok. Jadi kat sini kita nampak tanwin dia kembar tak seiras. Sebab apa? Sebab dia tak selari. Jadi dia tak seiras. Ya. Satu keluar dulu, yang kemudian ni keluar lambat sikit. Tak seiras jadinya. Okey, nak baca macam mana? Itu yang penting. Nak baca macam mana? Yang pertama sekali, kalau jumpa tanwin tak seiras baris atas macam ni, ataupun tak selari baris atas macam ni, macam biasa tuan-puan, satu baris kita tinggal temani huruf mim ni. Jadi mim ni akan jadi bunyi ma saja. So satu lagi baris kita jadikan apa? Satu lagi baris kita jadikan dia tunggangan. Kita jadikan dia motor tunggangan untuk ma itu tunggang ni. Ma tu tunggang satu baris ni jadi kenderaan pergi ke rumah ta baris depan tu. Pergi ke rumah tu kat sini. Jadi semasa dalam perjalanan pergi rumah tu, bunyi exhaust motornya bunyi sengau ataupun bunyi dengung lagi. Macam mana? Jom kita praktik sama-sama. Yaumatu. Sekali lagi. Tu bunyi exhaust dia tu. Batu. Macam tu tau bunyinya. Ya. Tak boleh depan tu. Cuma dengan roh mati ada tanda. Jelaskan bunyi rohnya. Macam nak jelaskan bunyi roh? Getarkan lidah kita. Muncung sikit mulut. Tur. Gitu. Tur, jim di atas, ja, buka mulut, ja, buka mulut ke belakang, ja. Ya. Ain pada depan, muncung mulut, halkum, bunyi daripada halkum, mulut muncungkan. Jumpa dengan waw, 2 harakat. Turja'una, nun pada atas, na. Fa pada di bawah, fi, jumpa dengan huruf ya, 2 harakat. Okay, 2 harakat. 1 ayunan. Fi, ha pada bawah, hi, tak ada harakat. Fihi, hamzah pada di bawah, i, lam pada di atas, la. Ila, i sengih, la buka. Ila. Ya. Jumpa dengan ya, tapi ya ni, huruf mat ni, dia jumpa pula dengan lafzul jalalah yang ada hamzah wasal. Jadi, hamzah wasal ni telah menafikan fungsi huruf ya kat sini. Okay. Ingat kalau kita jumpa huruf mat, lepas dia ada hamzah wasal tu akan menafikan fungsi huruf mat tersebut. Jadi kat sini, kita tak bacalah ila tu panjang ataupun kita tak bacalah ila tu ilai, tak boleh. Sebab hamzah wasal dah nafikan huruf ya, jadi ila tu terus pergi ke rumah Allah. Bunyinya, ilallah.
Berhenti kat situ Abang ya. Okey, sekali kita ulang. Yang baru bersama-sama, jangan lupa tekan button share. Share ramai-ramai insya-Allah. Yang baru pertama kali kena masuk ke dalam rumah kita, penghuni-penghuni baru jangan lupa ambil kunci nanti dengan like dan follow page kita insya-Allah. Boleh ikut sama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Insya-Allah kita baca perlahan-lahan ya. Baik, sekali lagi kita ulang. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Berhenti kat sana. Terus. ثم توفى كل نفس ما كسبت. Berhenti situ dulu. Okay, ulang. Yang pertama, huruf Tha. Satu mangkuk, 3 butir nasi. Ataupun 3 titik. Satu mangkuk, 3 titik kat sini. Itu adalah huruf Tha yang mana lidah kena keluar sedikit. Thu. Tengok. Keluar lidah. Lepas tu munculkan mulut sebab dia bagi depan. Thu. 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 Begitu. Kemudian, Thu tadi nak pergi rumah Mim. Mim tu ada sabdu. Dekat rumah Mim ada sabdu. Jadi Thu nak pergi rumah Mim, tak bolehlah ikut cepat, pergi cepat-cepat. Pergi lambat-lambat. Macam nak pergi lambat-lambat? Ikut jalan jauh sikit. Lambatlah sampai. Macam mana? Bunyi dia. Thumma. Kan gitu. Bunyi motor dia. Tu bunyi motor dia. Sampai rumah Mim. Buka pintu. Ya. Thumma. Ta pada depan, tu munculkan mulut. Waw pada atas. Wa. Buka. Wa. Buka ke belakang. Wa. Tua. Tua. Gitu. Kemudian wa nak pergi rumah huruf Fa. Sekali lagi. Fa pula ada sabdu kat sini. Jadi wa nak pergi rumah Fa. Fa ada sabdu. Wa tak boleh pergi cepat-cepat. Pergi lambat-lambat dengan cara lalu jalan jauh sikit. Jangan lalu jalan shortcut. Nanti cepat sampai. Macam mana bunyi dia? Tuwafa. Sekali lagi. Tuwafa. Waf. Kali ni bunyi exhaust dia bunyi angin. Bunyi exhaust dia bunyi angin. Angin saya. Mungkin dia pakai motor yang bateri tu. Jadi tak ada exhaust kan. Jadi bunyi angin je. Tuwafa. Jumpa dengan alif kecil. Fa ni bergabung dengan huruf ya. Tapi ya ni tak jadilah fungsi apa-apa. Walaupun rumah dia besar, walaupun ya ni kolam dia besar, tapi hamzah wasal dah terjun. Hamzah wasal dah nak. Alif kecil dah terjun dalam kolam dia ni. Jadi kolam huruf ya ni tak jadi apa-apa dah. Sebab alif kecil dah terjun. Jadi alif kecil menguasai kolam rumah ya ni. Jadi bunyi dia 2 harakat fa. Tuwafa. Kan 2 harakat gitu. Baik, seterusnya. Kam ada depan ku. Jumpa dengan huruf lam. Ada sabdu di sana. Jadi ku nak pergi rumah lam ada sabdu. Sama juga. Dia tak boleh ikut cepat-cepat. Dia tak boleh datang rumah lam cepat-cepat. Dia tak boleh ikut jalan shortcut pergi rumah lam ni. Kena ikut jalan jauh. Lambat sampai. Macam mana? Kullu. Sekali lagi. Kullu. Bukannya kulu. Kulu. Itu cepat. Ya. Kemudian nun baris atas na, fa mati ada tanda, jelaskan sebutan fa. Macam mana nak jelaskan sebutan fa? Tengok mulut saya, jelaskan sebutan fa. Dia keluar angin. Gitu. Jadi nun baris atas na, fa mati ada tanda bunyi. Gabungkan naf. Gitu. Kemudian sin baris 2 di bawah. Nampak? Sin baris 2 di bawah, tapi baris 2-nya kembar tak isiras. Nampak? Baris 2 kembar tak isiras ataupun tak selari. Nampak macam mana? Sama juga teknik dan juga caranya. Tinggalkan satu baris, jadikan dia peneman. Satu baris ni jadikan peneman, duduk pada huruf sin tu. Jadi sin tu akan jadi bunyi si baris bawah. Satu baris lagi, jadikan bunyi sebagai tunggangan. Jadikan transport ataupun motor lah kita kata kan. Jadikan dia motor. Untuk siapa tunggang? Si tadi itu tunggang. Si tunggang motor pergi ke rumah Mim. Si tunggang motor pergi ke rumah Mim. Bunyi dia nafsim. Masa nak pergi rumah Mim tu, bunyi exhaust dia bunyi tu bunyi exhaust dia. Okey, sekali lagi. Nafsim ma. 2 harakat 1 ainan. Boleh tuan? Ya. Kemudian kaf baris atas ka, buka mulut. Sin baris atas sa, ada bunyi
Siulan sikit, ada siran. Kasa, kasa. Kasa, ba beri atas ba, buka mulut. Tiga-tiga huruf, buka mulut. Kasaba, pertama mati ada tanda. Berhenti kat sini, kita keluarkan percikan angin dari huruf ta. Kasabat. Sekali lagi. Tengok betul-betul. Kasabat. Bat. Gitu. Jangan bat. Tak mau. Bat. Boleh teman? Okay, sekali lagi ulang. Thumma. 1, 2, mula. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Gitu. Okay, terus. Wa hum la yuzlamun. Baik, pertama sekali kita tengok. Mau beri atas wa, buka mulut. Ha simpul, ada kuih maruku sini, simpul kecil dalam, simpul luar besar. Ke itu huruf ha. Ha, halkum daripada ke dalam. Bari depan munculkan mulut. Hu, gitu. Angin keluar dari dalam. Hu. Okay. Hak ketahu. Jumpa dengan mim mati ada tanda, jelaskan sebutan mimnya macam mana, rapatkan saja kedua bibirnya, touch and go. Wa hum la, touch and go. Wa hum la, lam bari atas la jumpa dengan alif, dua harakat satu ayunan. La wa hum la. Ya bari depan yu muncul, dha mati ada tanda ke, jelaskan sebutan dha. Macam mana jelaskan sebutan dha mati? Ikut dia punya ni step dia. Yang pertama huruf dha kena keluarkan lidah. Okey, keluarkan lidah dulu, ujung lidah keluarkan sikit dulu. Okey, yang pertama. Kemudian dha mati, dha huruf tebal, munculkan mulut. Yang pertama keluar lidah sikit tadi, ujung lidah keluar. Kedua muncul sikit mulut. Okey, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni mulut kita. Macam. Kemudian kita tolak suara daripada dalam, keluar daripada lidah, kedudukan lidah dengan mulut kita macam tadi tu. Okey, sekali lagi, step pertama. Kedua, step pertama. Step kedua. Okey, keluarkan suara daripada dalam. Dia keluar tu kan? Itu bunyi dha. Itulah bunyi dha. Okay, kita gabungkan. Ya bari depan yu, dha mati. Okey, gabungkan. 1, 2, mula. Gitu tuan-tuan. Yula. Yula. Jangan yulala. Tak mau. Yula. Boleh. InsyaAllah boleh. Yula. Terus pergi ke rumah lah. Kemudian mim bari depan. Mu muncul mulut. Bari depan. Mu muncul. Jumpa dengan waw. Di sini boleh baca 2, 4 ataupun 6 harukat. Boleh baca 6, 2, 4 ataupun 6 harakat terpulang. Berhenti dekat huruf nun, matikan bunuh baris atas nun, tinggalkan jasad nun saja. Macam mana? Lamun. Begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, sekali lagi kita ulang Wa hum la, tak singgung mim. Wa hum la yuzlamun. Berhenti di sana. Alhamdulillah. Boleh? Alhamdulillah. Okey. Jadi kita tamat muka surat 47. Jadi hari ini kita berhenti dulu ayat 281 tuan-tuan. Hari ini Jumaat, tak boleh lama-lama sangat. Kita kena cukup-cukup masa. Tak boleh lajak. Kita cukupkan masa aja. Okey. Sebab sekarang masjid dah banyak, boleh sembahyang Jumaat kan. Jadi kena raikan tu pula, insya-Allah. Okey, jom kita ulang sama-sama tuan-tuan. Sama-sama yang baru join sama-sama, selamat datang. Jangan lupa share, nanti boleh tengok siaran ulangannya tuan-tuan ya. Okey, jom kita ulang ayat 280, kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.
Berhenti sana. Okay, terus. Wa antasaddaqu khairul lakum. Rapatkan bibir. In kuntum ta'lamun. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Di sana. Okay, terus. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita berhenti kat situ tuan-tuan. Hari ni Jumaat kita kena cukup masa lah. 12.40 kita berhenti ya. Tadi tu yang tadi kita mula pukul 12 tu. Pukul 12 start, 12.40 kita berhenti terus. Kita tak boleh nak lajak hari ni insya-Allah. Tak apa, kita habis muka surat 47. InsyaAllah besok kita masuk muka surat baru, muka surat 48. Alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang join sama-sama, yang mengambil ilmu manfaat dan juga menyemak bacaan pada bersama dengan saya pada tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang share kan, terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang membalaskan jasa baik tuan-tuan perempuan yang menyebarkan terus kalam Allah ini sehingga tersebarnya kepada rakan-rakan kita semua orang jadi tahu. Jadi mudah-mudahan jadi satu pahala yang berterusan kepada kita, ganjaran berterusan kepada kita yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, yang mana penghuni-penghuni baru join, ni kali pertama join, kali pertama baru jumpa, jangan lupa ambil kunci rumah kita dengan like dan follow page kita Mudah Mengaji Rahman insya-Allah. Kalau tuan-tuan dah ambil kunci rumah kita, bila-bila masa saja tuan-tuan boleh buka rumah kita. Terbuka rumah kita untuk semua, untuk apa tuan-tuan? Dengan satu matlamat, rumah kita nak sebarkan Al-Quran. Rumah kita adalah rumah untuk nak sebarkan Al-Quran. Jadi tuan-tuan ambil kunci, free saja ambil kunci. Boleh buka bila-bila. Bukan buka seorang-seorang, ajak kawan pun boleh. Share banyak-banyak insya-Allah. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan. Sekali lagi, semoga Allah terus memberikan kita istiqamah terhadap diri kita untuk kita sentiasa melazimi, mempelajari, memperbaiki. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Al-Quran ini perlu dibawa sehingga mati tuan-tuan. Satu buku, satu bacaan yang perlu kita baca sehingga kita mati. Selagi hayat di kandung badan, kita perlu jadikan ianya sebagai satu bacaan yang wajib untuk diri kita. Kalau kita tak jadikan sebagai satu bacaan yang wajib, nescaya tuan-tuan, satu hari kita akan kehilangannya. Satu hari kita akan kehilangan. Mungkin kita dah pernah rasa kehilangannya. Jadi sekarang ni kita dah mula nak mendapatkannya semula. So jangan lepaskan, tuan-tuan, jangan lepaskan. Dakap dia, peluk dia rapat-rapat, ikat dalam hati kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan kita bersedia dengan membawa peneman sahabat baik kita iaitu Al-Quran ini insyaAllah. Jadi sekian saja tuan-tuan untuk tengah hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada besok hari jam 12 tengah hari dalam Basuh Al-Baqarah. Jom sama-sama kita tadah tangan, kita baca doa khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat
Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah dilupakan daripada ayat Al-Quran, dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi. Dan kau berikanlah kepada kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat kelak nanti, ya Allah. Wahai Tuhan sekalian alam, dengan asbab Al-Quran, Engkau terimalah segala amalan-amalan kami, terimalah segala doa-doa kami, kabulkanlah segala hajat-hajat kami semua, ya Allah. Kalau Tuhan sekalian alam, amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah kurang itu semuanya dari kelemahan saya sendiri. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi besok dalam program yang sama, Bahas Al-Baqarah, jam 12 tengah hari. Jangan lupa. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun benda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Sekarang Ustaz minta ada ulangan dan pilih satu ayat. Sampai 1 sampai 16 tadi, minta adik yang membacakan. Alan, pilih. Ayat nombor 4. Kalla saya'lamun. Okey, Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji,
insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu.